Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita pagi bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir. Kita mulakan dengan situasi COVID-19. 21 kes baru dilaporkan semalam, masing-masing 16 tempatan dan 5 kes import. Sabah mencatatkan kes tertinggi dengan 8 kes termasuk 2 kes kluster benteng. Satu lagi kluster baru turut dikesan di Semporna iaitu kluster Selamat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, kluster baru yang dilaporkan itu merupakan kes indeks kluster iaitu kes ke-9,699. Wanita warga negara Malaysia berusia 32 tahun itu didapati positif COVID-19 pada 14 September lepas ketika saringan kemasukan ke Hospital Tawau bagi kelahiran pramatang. Hasil saringan kontak rapat dan pengesanan kes secara aktif, satu lagi kes positif telah dikesan yang merupakan pegawai perubatan yang merawat kes indeks. 118 individu telah disaring dalam kluster ini dengan 2 kes dikesan positif, sementara 116 individu yang lain masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Tiada kes kematian dilaporkan semalam. Lebih 600 petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengalami pelbagai permasalahan berkaitan psikologi ketika penularan pandemik COVID-19. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia meliputi tekanan dan beban kerja yang melampau sehingga meninggalkan kesan psikologi ke atas petugas kesihatan. KKM telah menyediakan platform khas untuk petugas kesihatan yang mengalami permasalahan di samping menyediakan talian psikososial dan talian kasih yang dikendalikan Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita sendiri akan membuat satu usaha di mana clinical psychologist memberi dan juga melaksanakan tanggungjawab mengajar ataupun dipanggil training semua healthcare worker sebelum mereka diminta untuk menjalankan tugas merawat pesakit-pesakit COVID-19. Beliau ditemui pada Majlis Pelancaran Putrajaya in Orange di Putrajaya sempena sambutan Hari Keselamatan Pesakit Sedunia 2020. Putrajaya in Orange merupakan simbolik solidariti terhadap komitmen keselamatan pesakit. Orang ramai boleh menikmati pemandangan 32 bangunan dan 3 jambatan di Putrajaya yang bermandikan cahaya berwarna jingga sehingga 20 September ini. Tahun lepas, Menara Kuala Lumpur bersama 88 mercu tanda dan bangunan di seluruh dunia diterangi cahaya jingga pada malam Hari Keselamatan Pesakit Sedunia yang diraikan setiap 17 September. Purata gaji dan upah bulanan yang diterima pekerja di negara ini meningkat kepada RM3,224 tahun lalu berbanding RM3,087 pada 2018. Menurut laporan Survey Gaji dan Upah Malaysia 2019 yang diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia, peningkatan gaji dan upah pada 2019 selari dengan prestasi ekonomi negara yang merekodkan pertumbuhan 4.4%. Bagi tempoh sama, bilangan penerima gaji dan upah meningkat 5% daripada 8.8 juta kepada 9.2 juta individu. Purata gaji dan upah bulanan pekerja lelaki meningkat 4.1% kepada RM3,304 dan pekerja perempuan meningkat 5% kepada RM3,108 berbanding tahun sebelumnya. Tahun ini penularan wabak COVID-19 dijangka memberi kesan kepada gaji dan upah yang diterima pekerja dalam beberapa industri. Ini termasuk industri perdagangan borong dan runcit, pembaikan kenderaan bermotor dan motosikal serta industri pengangkutan dan penyimpanan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengkaji dokumen berkaitan isu pencerobohan tanah kerajaan negeri di Raub Pahang yang dijadikan ladang durian haram. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Azam Baki berkata, dokumen itu diperoleh dari Pejabat Daerah dan Tanah Raub, Pejabat Hutan Daerah Raub serta Pejabat Ranger Hutan Raub.
Kerana perkara ni kita perlu tengok semua angle. Kita tak boleh kata mendengar sebelah pihak saja. Kalau orang kata ceroboh tidak tu, saya tak pernah nak komen katakan ceroboh atau tidak. Kita kata kita mengkaji dokumen-dokumen tu berkaitan isu tanah yang terbabit, ya. Saya tak kata ni mereka yang dipanggil ni mereka yang dikatakan mengusahakan tanah tu. So kita nak tahu duduk perkara sebenarnya tentang perkara ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Pada 1 Ogos lalu, Kerajaan Pahang bertindak tegas dalam menangani kegiatan pengusaha kebun durian di Raub yang diusahakan secara haram di atas tanah kerajaan negeri. Selasa lalu, SPRM memanggil 18 penceroboh tanah untuk memberi keterangan berhubung isu terbabit. Mungkin terdapat sindiket lesen palsu untuk warga asing yang membawa kenderaan berat. Tegas Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin PC, ia susulan penahanan seorang pemandu lori warga India yang memiliki lesen memandu kenderaan perdagangan palsu. Siasatan awal mendapati lesen itu dikeluarkan secara sah di Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor. Kita akan buat siasatan. Kita akan berkolaborasi dengan pihak JPJ dan juga pihak polis IPK Selangor nanti untuk membuat siasatan kepada kita. Mungkin ada sedikit yang mengeluarkan lesen palsu untuk warga asing buat kenderaan berat. Pemandu lori berusia 50-an itu bersama seorang lagi warga India antara yang ditahan polis dalam op bersepadu kenderaan perdagangan di Plaza Tol Skudai. Bukan sahaja memiliki lesen memandu kenderaan perdagangan palsu, dia juga menyalahguna permit kerja. Dalam operasi itu, 70 buah lori serta 10 bas diperiksa. Antara kesalahan dikesan ialah muatan berlebihan, tayar botak, muatan berbahaya dan kesalahan berkaitan lesen kenderaan. Sabah adalah penerima terbesar projek pembangunan infrastruktur di bawah Jalinan Digital Negara Jendela yang dianggarkan melibatkan kos sebanyak 2.45 bilion ringgit. Ke arah itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pelancaran gerbang Sabah yang merupakan komponen penting Jendela dapat memantapkan lagi penyediaan infrastruktur digital negara. Pelan tindakan jalinan digital negara, khususnya gerbang Sabah ini. Saya berdoa semoga pelancaran gerbang Sabah pada hari ini akan menjadi titik mula kepada peningkatan keupayaan digital rakyat di negeri Sabah dan juga membuka peluang pada saudara dan saudari semua untuk menempa kemajuan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Gerbang Sabah iaitu stesen pendaratan kabel gentian optik dasar laut di Tanjung Aru memperlihatkan usaha kerajaan dalam mengukuhkan komitmen dan penyedia perkhidmatan telekomunikasi. Kapasiti gerbang Sabah akan terus dipertingkat lebih 3 kali ganda daripada keupayaan asal 4 terabit sesaat kepada 12.8 terabit sesaat dalam tempoh 3 tahun akan datang. 419 menara telekomunikasi baharu turut dibina di seluruh Sabah.
Sabah. Manakala 1,972 pemancar akan dinaik taraf kepada 4G, selain 251,166 tambahan premis akan disediakan dengan sambungan talian tetap gentian optik. Tan Sri Muhyiddin berucap melancarkan Gerbang Sabah di Kota Kinabalu. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan pakej beta plan khas untuk belia Sabah membabitkan seramai 20 penerima. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, dengan Gerbang Sabah, penduduk berpeluang menikmati perkhidmatan jalur lebar berkualiti, khususnya di luar bandar. Menerusi inisiatif Jendela, antara agendanya adalah untuk menambah baik liputan serta kualiti perkhidmatan jalur lebar Sabah dari tahun 2020 hingga 2022. Ia bagi memastikan kesaling hubungan melaksanakan penerapan teknologi yang bersesuaian dengan keadaan bentuk muka bumi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat-syarikat telekomunikasi turut melaksanakan projek demonstrasi 5GDP di Sabah. 5GDP bertindak sebagai pemangkin dalam memupuk perkembangan ekosistem 5G secara holistik dan inklusif yang berupaya merangsang permintaan dan penerapan awal 5G di Malaysia. Di Sabah, kes-kes kegunaan 5GDP akan tertumpu kepada vertikal bandar pintar dan pelancongan, sekaligus kerajaan melalui MCMC mengalu-alukan pelbagai industri terutamanya di Sabah untuk tampil menjayakannya. Semua pegawai pendidikan daerah PPD di Sabah diminta mengatur susun projek mengikut keutamaan, termasuk projek naik taraf dan membangunkan semula bangunan sekolah yang daif di Sabah. Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razi Jidin berkata, memandangkan terlalu banyak bangunan-bangunan atau sekolah daif yang perlu dinaik taraf, ia dibahagikan kepada 7 kategori. Kategori pertama ialah sekolah-sekolah yang diisytiharkan secara teknikal tidak selamat oleh pihak Jabatan Kerja Raya. Kategori ini diberi keutamaan. Dr. Razi berkata, terdapat juga sekolah-sekolah daif yang masih boleh diperbaiki dan peruntukan akan disalurkan untuk melaksanakan pembaikan itu. Membina lebih banyak projek perumahan rakyat PPR di pesisir pantai khusus kepada golongan berpendapatan rendah di DUN N68 APAS. Itu misi calon Perikatan Nasional bagi kawasan berkenaan, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Misi tersebut telah dilaksanakan selepas memenangi kerusi itu pada pilihan raya umum PRU ke-14 lalu. Bagaimanapun tidak dapat diteruskan selepas situasi politik di negeri itu. PPR sedia ada terletak di luar kawasan pesisir dan tidak memenuhi golongan sasar. Misi saya antaranya ialah untuk memperbanyakkan lagi perumahan rakyat. Ya, perumahan rakyat kerana saya melihat bahawa ini adalah satu keperluan yang cukup mendesak di kawasan DUN APAS yang terletak di pesisir pantai. Beliau ditemui di Pusat Daerah Mengundi Kampung Hidayat Batu 4 APAS di Tawau. Usaha mengurangkan masalah banjir kilat, projek rumah daif serta pembinaan prasarana bagi kemudahan belia setempat antara yang diberi tumpuan. Sementara itu, penduduk DUN APAS yang ditemui menzahirkan harapan dan keinginan untuk kawasan berkenaan. Yang kami inginkan di Batu Dua ini adalah untuk belia remaja. Untuk membangunkan di Batu Dua ini seperti untuk pekerjaan untuk budak-budak remaja di Batu Dua tempat kami ni. Kalau boleh diadakanlah macamnya kursus-kursus untuk budak-budak belia di kampung kami ni. Masih ada juga di kalangan di kawasan-kawasan DUN APAS ini yang mengalami kesulitan apabila berlakunya hujan yang lebat ya, dan juga prasarana seperti kemudahan jalan masih ada kurang. Kami berharap kerajaan ambil bantuanlah kepada ibu-ibu tunggal, orang asnaf, yang orang yang memerlukanlah gitu.
Di DUN N49 Labuk, jentera PN mempelbagaikan pendekatan berkempen bagi mendekati pengundi. Tidak hanya secara bersemuka, jelajah dari rumah ke rumah, ceramah serta kempen dengan konvoi bermotosikal turut diadakan. Calon PN Samad Jamri menjelaskan langkah itu bagi memastikan golongan muda mengenali calon baharu yang diketengahkan. Di mana gerak kerja kempen pada hari ini adalah merupakan satu gerak kerja yang kita pelbagaikan, iaitu dengan cara berkonvoi dengan jentera-jentera parti. Oleh itu ianya lebih menarik minat golongan muda untuk sama-sama turut serta dalam proses berkempen di PDM Kuala Sapi pada hari ini. Beliau melakukan tinjauan mesra dengan penduduk di kampung Kuala Sapi di Beluran. Sementara itu, seorang lagi calon, Kenny Chua, akan mempertahan kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N18 Inanam sebagai calon bebas yang mesra Perikatan Nasional. Beliau berhasrat membangunkan sektor pelancongan, pertanian dan industri jika berjaya menang dalam pilihan raya kali ini. Beliau yang mengadakan kempen ceramah di Kampung Tebobon percaya kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh memudahkan pembangunan dalam segala aspek. Saya akan memperbaiki lagi dan menambah baik lagi sektor-sektor kampung-kampung di mana yang saya telah membantu daripada segi pelancongan, di mana kita telah mewujudkan banyak tempat untuk homestay, tempat air terjun dan juga paragliding yang kita ada di sini. Jadi saya akan bertambah baik ataupun meneruskan daripada segi pelancongan di dalam DUN Inanam. Sekarang oleh kerana terbantut, kita tidak boleh meneruskan sebab kita dalam pembangkang. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan FEDKRA sentiasa memastikan kebajikan peserta programnya terbela. Keutamaan adalah bagi yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan kumpulan B40. Menurut pengerusi FEDKRA Yamani Hafiz Musa, sejumlah 3.6 juta ringgit dividen telah dibayar kepada ahli dari tempoh 2013 hingga 2018. Meskipun harga komoditi itu tidak menentu sejak kebelakangan ini. Ini untuk Ulu Sepitang saya, tapi kita ada beberapa projek lain di sekitar Beaufort dan Sepitang, dan kita ingin memastikan biarpun dalam keadaan mencabar dari segi kebergantungan kepada harga komoditi sawit, di mana tahun lepas ianya agak menurun, tapi alhamdulillah pada kali ini ianya makin meningkat dan kita mengharapkan trend tersebut bersambung supaya kita boleh terus membagi dividen kepada peserta-peserta kita. Beliau ditemui dalam program penyerahan bantuan barang-barang keperluan harian kepada golongan B40 dan ibu tunggal dari komuniti FEDKRA Ulu Sepitang, Sabah. Majlis turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Henry Sam Agong. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Bertemu kembali. Hasrat Melaka untuk membangunkan koridor ekonomi baharu dan pelaburan berimpak tinggi Melaka Waterfront Economic Zone atau MWS mendapat sokongan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Nampaknya Yang Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan cadangan pembangunan ini dan dia pohon pada saya supaya mengangkat kertas
semua dokumentation ni diangkat sebaik yang mungkin dan dibawa dalam mesyuarat majlis fizikal negara. Jadi saya pun dah maklumkan kepada Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, saya melengkapi dan menyiapkan segala requirement yang diperlukan. Datuk Seri Sulaiman ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan kerja ke Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Melaka. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana ternyata memberi impak positif kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam perniagaan. Malah suntikan bantuan berkenaan menjadi pendorong mereka yang terlibat memulihkan semula ekonomi selain memberikan situasi menang-menang antara peniaga dan pengguna. Setelah hampir 3 bulan penjana dilaksanakan, industri kecantikan seperti premis perkhidmatan gunting dan dandanan rambut antara yang tidak terkecuali menerima manfaatnya. Pendapat kita memang bersyukurlah pihak kerajaan dapat membantu banyak subsidi-subsidi yang menjirakan dan ini akan mengurangkan kita punya beban lah. Kami mengucapkan terima kasih atas kerajaan yang memberikan kebaikan dengan penjana seperti yang disedia. Ini adalah sangat baik untuk bisnes macam kami sebab kami adalah medium range, kita kira SME. So ini boleh menolongkan kami mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi semasa COVID-19. So ini penjana bukan saja boleh tolong bisnes kami, dia pun boleh menolong consumer dari segi kita boleh set harga yang lebih rendah. Kita boleh buat servis yang bagus sebab kami ada bantuan dari kerajaan. So ini adalah untuk kebaikan juga customer kami. So win-win situation. Bagi mereka, inisiatif yang dilaksanakan kerajaan sememangnya langkah tepat untuk memulihkan semula ekonomi negara secara keseluruhannya. Gagal mencapai tahap kebersihan ditetapkan, 2 kilang produk makanan di kawasan Tasik Gelugur, Pulau Pinang diarah tutup 14 hari. Penutupan itu berikutan tidak mempunyai lesen serta pemprosesan produk makanan yang terdedah dan diletakkan di kawasan kotor. Lebih membimbangkan, lokasi kilang juga berhadapan dengan ladang babi. Sebelumnya kita lakukan pada tahun 2012 dan kilang tersebut juga tidak berlesen dan hasil maklumat daripada pihak berkuasa tempatan, kilang itu masih dalam permohonan lesen dan persekitaran yang kita lihat kita dapati terdapat kilang Kizir bersebelahan berhadapan dengan kilang tersebut dan dari segi pandangan pihak kementerian kita tak bersetujulah sebab berdekatan dengan ladang Kizir dan mungkin pencemaran akan berlaku pada kilang makanan. 19 kompaun dan 2 notis penutupan dikeluarkan mengikut Seksyen 11 Akta Makanan 1983, Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Nilai kompaun mencecah RM20,000 bagi pelbagai kesalahan. 3 pelajar kolej yang sedang menunggu hari convocation maut dipercayai terhidu gas karbon monoksida manakala seorang lagi kritikal. Kesemua remaja berusia 21 tahun itu ditemui tidak sedarkan diri di sebuah parkir stesen minyak di Seberang Jaya, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SCP Syafiee Abdul Samad ketika mengesahkan mengenai kes itu memaklumkan identiti mangsa yang meninggal dunia di lokasi dikenal pasti sebagai Sharifah Farisha Sheikh Fatih, manakala Ayuni Syazwani Syabri dan Nur Adilah Muhammad Safwan meninggal dunia ketika sedang menerima rawatan di Hospital Seberang Jaya, Pulau Pinang dan Hospital Angkatan Tentera Lumut, Perak.
Kembar Nur Adilah iaitu Nur Akilah dilaporkan kritikal di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan Zainal Abidin. Siasatan awal mendapati kesemua mangsa dipercayai singgah di stesen minyak itu untuk berehat ketika dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing di Kedah selepas tiba dari Pulau Jerejak, Pulau Pinang. Rakaman kamera litar tertutup CCTV di stesen minyak berkenaan mendapati kereta yang dinaiki mereka tiba kira-kira pukul 8.30 malam di stesen berkenaan sebelum keluar membeli makanan dan masuk semula ke dalam kereta. Tiada sebarang pergerakan dilihat selepas itu. Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu menjalankan proses menyuntik antibiotik serta rawatan yang sewajarnya kepada kesemua kerbau milik Mowgli Malaysia, Syukur Khamis. Ia merupakan jalan terakhir bagi menyelamatkan kerbau yang kesemuanya telah dijangkiti hawa berdarah. Pengarah JPV Terengganu Dr. Muhammad Termizi Ghazali berkata, kesemua 57 ekor kerbau diberi ubat yang sesuai bagi memastikannya terus hidup. Tinjauan dilakukan di kandang milik Syukur dekat Kampung Kubang Bujuk, Kuala Terengganu mendapati para petugas sedang bertungkus lumus membuat suntikan antibiotik. Persiapan telah dilakukan sebelum suntikan mula diberi kira-kira 6.45 petang. Kepada tenaga yang telah terjangkit ini sukar untuk kita ramalkan. Biasanya kematian disebabkan oleh hawa berdarah ini sehingga 70%. So, walau bagaimanapun dengan rawatan sokongan yang kita berikan ini, kita berharap kerbau tersebut dapat bertahan dan membentuk imunitinya sendiri, antibody, dan dapat terselamat daripada wabak ini. Dr. Muhammad Termizi berkata bagi ternakan di sekitar kawasan berkenaan yang tidak dijangkiti akan melalui proses pemvaksinan minggu ini sehingga minggu depan. Nasib malang yang menimpa keluarga tersebut mendapat simpati rakyat Malaysia apabila 53 daripada 110 kerbau mereka mati secara berperingkat sejak 9 September lalu. Artifak dan shilling berusia lebih 900 tahun dipercayai digunakan ketika zaman pemerintahan Portugis dan Belanda ditemui di kawasan tambakan pasir dan paya bakau berhampiran Pulau Melaka. Artifak dalam bentuk mata wang, rangka kapal karam dan pecahan tembikar ditemui Jabatan Warisan Negara JWN dipercayai digunakan ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pesuruhjaya Warisan yang juga Ketua Pengarah JWN, Mesran Muhammad Yusof berkata, kesemua artifak ditemui secara berasingan dan berperingkat dalam tempoh 2 tahun oleh orang awam sebelum dilaporkan kepada pihaknya. Supaya kita dapat mematuhi Akta 645. Ya, dalam Akta 645 itu telah menyebut bahawa di dalam Seksyen 47 adalah menjadi tanggungjawab individu. Itu Akta Seksyen 47 kurungan 1, kurungan 2 ini JSJC ataupun syarikat-syarikat yang dilantik, ya, wajib memaklumkan kepada Pesuruhjaya ataupun pegawai daerah tentang jumpaan-jumpaan ini, ya, kerana ia terikat kepada akta kita. Menjadi satu kesalahan kalau sekiranya tidak melaporkan kepada Pesuruhjaya. Artifak itu dipercayai bakal merungkai sejarah hubungan perdagangan di antara Kesultanan Melayu Melaka dan Kerajaan China, membabitkan dinasti Song, dinasti Yuan, dinasti Meng dan dinasti Qing. Berita pagi edisi 18 September berakhir di sini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Teruskan kibar jalur gemilang, pada yang sama patuhi SOP PKPP untuk membendung penularan COVID-19. Dengan itu, saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan